Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang bagi kita berkumpul lagi pada malam ni. Minta maaf macam biasa asyik terlambat je. Saya apa cuba untuk apa masukkan apa. Yalah, kita nak ada skrin, ada gambar kan. Dan juga ada buku yang kita belajar untuk kita baca dan muka saya sekali. Jadi kita terpaksa tekan apa entah banyak benda. Ada software saya tak try lagi kan. Yang kena buatkan untuk jadi elok sikit. Cuma sekarang ni saya harap minta maaf lah kerana terlambat. Baik, ala kulli hal hari ni insya-Allah slot terakhir kita bagi tajuk kitab Syekh Nasruddin Albani rahimahullah yang dituliskan daripada atau diisikan daripada ceramah beliau atau soal jawab beliau berkaitan tajuk tafsir. Bismillah. Mana tajuk dia? Ini bahagian terakhir ni lah tajuk buku tersebut, itu Kaifa Yajibu Alaina Nufassirul Qur'ana Al-Karima. Bagaimana wajib, bagaimana sepatutnya kita menafsirkan Quran Karim. Mana kita ambil pada sudut yang awal, beliau ulas berkenaan dengan golongan anti hadis, golongan Quraniyun, golongan ni tak nak terima sunnah untuk sebagai rujukan, atau golongan yang menggunakan pendapat atau akal untuk memahami dalil Quran Karim, ataupun cuba untuk memahami sebahagian dalil dengan cara qadariyah ke atau jabariyah ke. Beliau alhamdulillah perjelaskan sebahagian besar daripada tajuk tersebut. 8 tajuk kita bincang. Ini tajuk terakhir, tajuk ke-9. Tajuk ni sebenarnya adalah tajuk buku ini. Itu tajuk, iaitu Kaifa Yajibu Alaina Nufassirul Qur'ana Al-Karima. Baik. Bagaimana sepatutnya kita menafsirkan Quran Karim? Okey, soalan berbunyi macam tu. Al-jawab, qala Syekh Nasruddin Albani rahimahullah, anzalallahu tabaraka wa ta'ala al-Qur'an al-Karima ala qalbi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah menurunkan Allah tabaraka wa ta'ala Quran Karim ke atas kalbu rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyukhrijan nasi minadh dhulumati il kufri wal jahli ila nuril Islam, supaya dikeluarkan orang ramai, dia memulakan orang ramai daripada kegelapan kekufuran dan kejahilan kepada cahaya Islam. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala Quran surah Ibrahim ayat 1, Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam ra. Allah Ta'ala mengetahui maksudnya, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kitab yang kami turunkan ia kepada engkau, hai Muhammad, untuk engkau keluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya dengan izin Tuhan mereka kepada jalan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Itu Allah Ta'ala. Dan waja'ala rasulahu, dan Allah Ta'ala jadikan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mubayyinan lima fil Qur'ani, menjadi penjelas bagi Al-Quran Al-Karim, bagi apa yang dalam Al-Quran, mufassiran wa muwaddiha, dan sebagai pentafsir dan sebagai penerang. Nabi lah penjelas, penerang dan juga pentafsir bagi Al-Quran. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala Al-Quran surah An-Nahl 44, Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepada engkau, hai Muhammad, az-dzikra, itu Al-Quran, itu untuk engkau terangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan moga-moga mereka akan berfikir. Faja'atis sunnatu mufassiratan wa mubayyinatan lima fil Qur'anil Karim, maka datanglah sunnah
mentafsirkan dan menjelaskan atau menerangkan bagi apa dalam Al-Quran Karim. Wahya wahyun min indillah, dan sunnah itu sendiri sebenarnya adalah wahyu daripada Allah, dari sisi Allah Ta'ala. Qala Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam Quran surah An-Najm ayat 3 dan 4. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah dia, itu Muhammad, bertutur daripada keinginan dia sendiri. Dia keinginan, tiadalah ia, kan? Tidaklah Muhammad bertutur daripada keinginan. Tiadalah ia, in huwa, tiadalah ia, illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang diwahyukan. Itu menjelaskan bila dikatakan. Dan waqala Nabi SAW, bersabda Nabi SAW menjelaskan perkara ini. Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah bahawa sungguhnya aku diberikan Al-Quran, dan seumpama bersama Quran tu seperti Quran bersama-sama Quran sekali. Ketahuilah sungguhnya aku diberikan Al-Quran, dan seumpama Quran bersama-sama Al-Quran. Seumpama Al-Quran bersama Al-Quran, itu wahyu. Mana kalamullah itu, Al-Quran tu datang penjelas pun daripada Allah Ta'ala juga, seumpama dengan Quran. Ala yushiku rajulun syab'anu ala arikatihi. Ketahuilah, hampir-hampir sangat muncul seorang lelaki nanti, lelaki yang akan dalam keadaan kenyang, bersandar pada katil dia. Yaqulu, dan dia akan berkata, alaikum bihadzal qur'ani, wajib kamu berpegang Quran ini. Fama wajadtum fihi min halalin fa ahilluh, maka apa kamu dapati dalamnya, dalam Quran itu, daripada perkara yang halal, maka halalkanlah ia. Wa ma wajadtum fihi min haramin fa harrimuhu, dan apa kamu dapati dalamnya daripada yang haram, maka haramkanlah ia. Tapi kebanyakan yang bercakap macam ni, kadang yang tolak sunnah tak ikut pun. Golongan liberal ke, golongan apa, macam sistem kufur. Kan dia kononnya tak terima apa, dia kata apa, terima Quran, hadis banyak sangat beri contradiction. Tapi bila Quran suruh tutup aurat pun. Quran perintahkan untuk pembahagian harta secara faraid. Dilanggut dia orang lawan. Banyak kumpulan yang sesat ni, dia bercakap tentang tak nak sunnah, tapi Quran tak ikut pun. Tak ikut pun, liberal pun, golongan liberal kan. Quran kata potong tangan, dia cakap tafsiran apa lagi? Kan? Sebab orang berzina, nak buat benda lagi, apa lagi nak diterjemahkan? Kan? Wa inna, dan Nabi pun bila terangkan orang tu cakap macam tu, dan tujuan dia sebenarnya bila nak kata itu nak tolak sunnah. Wa inna ma harrama Rasulullah SAW kama harramallahu. Dan sesungguhnya Nabi kata, apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW adalah sebagaimana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa awwal ma yufassaru bihi al-Qur'anul Karimu huwa al-Qur'anu ma'as sunnati. Dan maka yang mula sekali apa ditafsirkan dengan Al-Quran Al-Karim, ia adalah Al-Quran Karim berserta dengan sunnah Rasulullah SAW. Maksud dia penjelasan Quran dengan sunnah itu sendiri. Itu yang dimaksudkan. Wahya aqwalun wa af'alun wa taqriratun wa zakiratu Rasulillah SAW. Dia adalah perbuatan, aqwalu wa af'alu, perkataan, perbuatan dan juga perakuan Rasulullah SAW. Itu yang menafsirkan Quran. Bila kita kata macam aqimus solah, tengok Rasulullah salat. Kan? Tu zakat, tengok Rasulullah tentukan zakat. Pasal itu perbuatan baginda itu sendiri adalah penjelasan bagi Al-Quran. Thumma ba'da dhalika bitafsiri ahli ilmi. Kemudian barulah selepas itu dengan tafsiran ahli ilmu. Ahli ilmu ni kena faham. Bila sebut ulama, kena faham. Wa ala ra'sihim, kepala di atas yang pertama sekali, yang mengepalai golongan ulama ataupun ahli ilmu tu, yang kita faham dengannya tafsiran Al-Quran, di atas mula-mula sekali adalah ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi muqaddimatin, pada permulaan mereka, sahabat ramai, yang Arab Badui kencing dalam masjid pun sahabat Nabi juga, kan. Tapi yang pada permulaan tu, bila kita nak cari ilmu tentang tafsiran Al-Quran, maka kita akan mulakan. Dia kata contoh, pada permulaan mereka Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Allah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Okay. Wa dzalika liqidami suhbatihi lin Nabi SAW. Itu adalah kerana lamanya berdampingan dia terhadap Nabi SAW. Min jihatin, dari satu sudut. Dia telah Islam sejak di Mekah. Bahkan antara orang yang pertama dipukul dengan sebab membaca Al-Quran depan khalayak ramai adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dipukul dan dia pergi baca, nak keluar lagi pukul orang, biar orang pukul dia. Baca Quran depan orang ramai. Dia baca Quran depan orang ramai sampai dipukul. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu satu sudut. Kan dia punya Islam dia lama, dan bahkan malam di mana jin datang untuk mempelajari Islam pun dia ada malam tersebut. Okey.
Dia betul satu sudut. Wali inayatihi bisu'alihi 'anil Qur'ani wa fahmihi wa tafsirihi min jihatin ukhra, dan kerana keprihatinan dia dan soalan dia mengenai Al-Quran, soalan beliau mengenai Al-Quran dan pemahaman Al-Quran serta pentafsiran Quran daripada sudut yang lain. Sebab tu kita tengok siapa. Sebab para sahabat Nabi SAW, kita tahu bahawa kesungguhan mereka untuk satu perkara tu berbeza-beza. So macam Allah Mas'ud radhiyallahu anhu memang terkenal dan dia memang menumpukan berkenaan dengan tajuk Al-Quranul Karim. Kalau macam Hudzaifah bin Yaman, tajuk fitan, fitnah-fitnah yang akan menimpa umat Islam, yang akan menggugat iman. Tengok baca hadis Hudzaifah. Dan kita faham apa cara kita patut bertindak. Ni 3-4 hari ni saya agak-agak terkesan jugalah tengok keadaan. Dan kita sebut daripada tahun lepas, dan jangan ikut editorial konspirasi, jangan ikut ajaran-ajaran bukan-bukan. Dan dalam ikutan-ikutan kita dengar ni, banyak orang yang kata tak kisah, tak ada benda COVID ni, hanya sesama dan sebagainya. Tapi kematian makin meningkat, kan? Macam Ustaz Yunus kata, barang siapa kata COVID ni tipu, aku ana ludah muka dia. Dia cakap itu. Pasal yelah, benda ni dah jadi benar. Kerana apa yang berlaku macam Ibn Hajar Asqalani kata, hari-hari mati ribu orang, ratus orang, hari tu kita dengar cerita je. Ketika SOP kita jaga, orang kata buat lawak, main-main kan. Jadi bila dah jadi macam ni, kita dah jadi sedih. Kita tak cakap kepada kawan-kawan kita kan, yang cakap benda ni macam tu sebagainya, yang tak percaya. Tapi lah bila dia tak percaya dan kata sedemikian, Allah Ta'ala beri pilihan. Ada yang dia dapat pilihan, Allah Ta'ala beri pilihan. Either nak bawa balik rumah atau tinggal kat hospital. So dia kata intubation yang dibuat tu akan membunuh dan mematikan. So option. Ada orang yang sihat sembuh balik, intubate sampai oksigen elok balik dan dapat dikeluarkan dan sihat semula. Ada orang tak dapat jaga langsung. Benda sebut bukannya tindakan hospital kerana tidak ada apa nak membunuh kita, tapi itu adalah kerana usaha untuk menyelamatkan nyawa. Jadi banyak orang tak percaya. Jadi masalah kan, kita kata bila kesibukan macam tentang fitnah ni, bukalah kisah-kisah ataupun hadis-hadis yang disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman, dan kita dapat fahamlah apa yang tindakan patut kita buat ketika fitnah macam ni berlaku. Ketika musibah berlaku, ketika ujian berlaku, kita patut buat apa? Kan, sibuk maki kutuk orang ke, ataupun sibuk siap buat persiapan untuk kematian? Ini benda yang banyak orang kita tak perhatikan betul-betul. Sebab tu macam kes tafsir kat sini, dia kata tengok para sahabat Nabi yang terlibat dengan tafsir lah. Antaranya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Okay. Kerana dia satu sudut, kerana dia lama dia bersahabat dengan Nabi SAW, dan kerana keprihatinan dia dan soalan dia tentang Quran serta pemahaman Quran dan tafsiran Quran. Kemudian dia kata ada satu sudut yang lain. Thumma Abdullah bin Abbasin. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Okey. Faqad qala Ibn Mas'udin fihi. Dia berkata Ibn Mas'ud sendiri, sahabat Nabi yang lama kan dengan Nabi, dia cakap sendiri tentang Abdullah bin Abbas, innahu turjumanul Quran. Sebenarnya dia adalah penterjemah, penjelas bagi Al-Quran. Kemudian siapa lagi? Thumma ayyu sahabiyin. Kemudian mana-mana sahabat. Min ba'dihim, sudah daripada mereka, daripada yang terkenal ni, yang terkenal dengan tafsiran atau Quran. Dia kata ba'dahum, min ba'dihim, sudah daripada mereka, sabata anhu tafsiru ayatin, yang telah sabit daripada sahabat tersebut pentafsiran satu ayat. Walam yakun hunaka khilafun bainas sahabati, dan tidak ada di sana sebarang percanggahan di antara para sahabat. So kita dapat seorang sahabat ni ceritakan pengertian satu ayat dan tak ada percanggahan di antara para sahabat yang lain. So kita kena terima lah yang satu tu. Natalaqa hina dhalika tafsiru birridha wa taslim wal qabul. Kita akan terima ketika itu penjelasan Al-Quran itu dengan redha, penyerahan dan juga penerimaan. Wa illam yujad, kalau tak jumpai daripada para sahabat, dan wajaba alaina an na'khudha min anit tabi'in. Wajib kita untuk mengambil daripada para tabi'in. Pun para tabi'in juga alladzina unu bitalaqi at-tafsiri min ashabi Rasulillah SAW. Min ashabi Rasul alaihi salatu wasalam. Yang mereka ni para tabi'in, yang mereka ni mengambil berat dengan penerimaan atau pengambilan tafsir daripada para sahabat Rasul alaihi salatu wasalam. Sebagai contoh Sa'id bin Jubair, kan, atau Taus, Qatadah bin Di'amah, Qatadah ataupun Mujahid bin Jabr, kan, yang kita terkenal sebagai anak murid para sahabat.
Ya. Dia kata wanahwihim seumpama mereka mimman ishtaharu di kalangan mereka yang masyhur di talaqi tafsiri Qur'ani dengan penerimaan ataupun tafsir Quran an ba'di ashabi Rasulillah an ba'di ashabi Rasuli alaihi salatu wasalam, daripada sebahagian sahabat Rasul ke atas baginda selawat dan salam. Wa bi khassati Ibn Abbasin kama dzakarna, terutama anak murid Ibn Abbas macam kita sebutkan. Selain itu ada anak murid kepada Zaid bin Thabit, anak murid kepada Ubay bin Ka'ab, anak murid kepada Ubay bin Ka'ab. Dan itu semua Abu Darda, yang mana mereka berpindah randah menjadi gubernur di kawasan yang dihantar oleh khalifah untuk mengajar Islam dan Quran di sana. So basically memang kita akan jumpa anak murid mereka di kawasan berkenaan lah. Kan anak murid kepada Ibn Abbas, anak murid kepada Ibn Mas'ud. Mereka telah yang diambil kira ilmu mereka tentang tafsir ni kena didahulukan. So bila kita ada tafsiran Quran ni, mula memang betul tafsir Quran. Cuma tafsir Quran ni dia nak fahamkan, contoh macam maksud yang betul, yang tepat Quran ni adalah bila kita kata al-muttaqin dalam ayat kedua surah Al-Baqarah. Kan dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang bertakwa tu? So kita baca ayat yang keempat, ketiga, keempat, yang keempat, itulah penjelasan tentang siapa mereka. Siapakah orang tersebut? Itulah orangnya yang dimaksudkan. Bila dijelaskan macam wal asri itu apa? Dan bukan baca contoh macam apa? Az-zalzalah tu apa? Ataupun malam qadar tu apa? So bila Allah Taala sendiri jelaskan maksud dia, dan kita kan terimalah. Macam juga pentafsiran tentang wali Allah. Kan orang datang dengan macam-macam, tapi dalam surah Yunus ayat 93, ayat 92, 93. 62, 63 surah Yunus. So jadi kalau kita nak tahu wali Allah tu kena buka ayat 63. Ala in awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kena baca berikutnya. So jadi itu tafsir Quran lah. Bila Allah Taala sendiri jelaskan, tak patut kita ada tafsiran lain lah. Okey. Kalau cross reference daripada surah ke surah, itu ijtihad ataupun pendapat daripada orang tentu. Kalau ni kata Nabi sebut, itu tafsiran Nabi. Kalau sahabat tak jelaskan, itu tafsiran para sahabat. Apa kita kata, kalau tidak benda tadi, kalau anda kata Nabi sebutkan, maka itu jelaslah tafsiran Nabi SAW sendiri. Macam Nabi tafsirkan kalimah zalim kan dalam ayat surah Al-An'am 112 dan Nabi ayat 82 surah Al-An'am, Nabi jelaskan maksud itu dengan maksud ayat 13 surah Luqman. Dari 82 surah Al-An'am dijelaskan dengan 13 surah Luqman. So itu cross reference Nabi jelaskan. Itu yang macam dijelaskan oleh Syekh Musaid At-Tayyar bila dia kata tentang tafsir Quran tu, unless yang dalam Quran tu sendiri itu direct, itu kita nampak kan. Itu tafsir Quran. Adapun kalau dia kata tafsiran yang berikut macam mana kita ambil tafsiran macam itulah Nabi sebutkan, itu tafsir Nabawi lah. Kalau tidak tafsir sahabi, kalau sahabat yang jelaskan. Kalau tidak tafsir tabi'in. Balik pada asas, sebab itu ijtihad orang yang berkata-kata berdasar itu. Kalau Nabi wahyu lah, kalau para sahabat ijtihad. So basically tafsir Quran, kemudian tafsir Quran sunnah, macam kita sebut tadi, kemudian tafsir dengan kata-kata sahabat, kemudian tafsir dengan kata-kata tabi'in. Pasal mereka ni yang ikutkan turutan ni sebab sebab kenapa Nabi tempat pertama, sebab Nabi yang menerima wahyu, dan Allah Ta'ala kata Nabi sebagai penjelas Quran. Sebab tu tak boleh ambil tafsiran lain selain tafsiran Nabi dahulu. Kalau Nabi tak ada, baru tengok sahabat. Kalau dia kata Nabi ada, sahabat terangkan yang lain, bukan Nabi SAW, atau kefahaman dia sendiri, maka tak jadilah tafsir tersebut. Kita tetap kekal dengan Nabi SAW. Okey. Kemudian sahabat, kemudian tak boleh tabi'in. Kemudian anak murid sahabat tabi'in tadi, yang berdasar kepada siapa yang paling banyak ambil tafsir di kalangan para sahabat. Okey. Wa hunaka lil asafi, namun di sana amat disesali, ba'dul ayat, sebahagian ayat-ayat, tufassaru bir ra'yi, ditafsirkan dengan pendapat, au bil madhhabi, atau dengan madhhab, dengan hala tuju pemikiran orang yang menafsirkan itu.
Walam ya'ti fi dhalika bayanun anin nabi mubasharatan. Dan tak datang pada perkara berkenaan penjelasan daripada Nabi SAW secara langsung. Fayastaqillu ba'dul mutaakhirin, maka telah bersendirian sebahagian orang-orang terkemudian fi tafsiriha, dalam menafsirkan ayat tersebut, tatbiqan lil ayati ala madhhabi, menempatkan ataupun mengaplikasikan terhadap ayat tersebut di atas mazhab. Dia nak mazhab dia betul, maka dia pakai ayat tu untuk mazhab dia. Macam geng-geng geng-geng tarikat kan. Dia tak ada ruang, tak ada daripada Nabi SAW penjelasan, tiba-tiba datang dia ambil ayat ni. Ayat ni tarikat lah ni. Ini ayat tarikat, ini ayat sufi, ini ayat sekian. Tak ada kaitan. Tidak ada kaitan langsung. Sebab benda tu kalau dia kata pengetahuan itu telah ada daripada zaman Nabi, kita ni akan jadi ikut amalan dia lah. Tapi kalau dia kata amalan tu baru timbul, tiba-tiba dia ambil fahaman Quran, kemudian dia letakkan ikut suka hati dia. Macam mana mungkin jadi macam tu? Ini kepelikan yang mana banyak orang yang tanpa segan silu, tanpa rasa malu, menggunakan ayat Quran, letakkan ikut mazhab dia. Dia kata, wahadihi mas'alatun khatiratun jidda. Dan ini adalah masalah yang amat bahaya, sangat bahaya. Amat bahaya. Haithu tufassarul ayatu ta'yidan lil madhhabi, di mana ditafsirkan ayat-ayat bagi menyokong terhadap mazhab. Wa ulama tafsiri, sedangkan ulama tafsir pula fassaruha ala ghairi ma fassaraha ahlu dzalikal madhhab. Sedangkan ulama tafsir menafsirkan ayat tersebut bukan di atas selain di atas apa yang bukan ditafsirkan ia oleh ahli mazhab tersebut. Mazhab akidah ke, mazhab fiqh ke, itu semua tak kena. Tak patut kita jadikan sedemikian. Wa yumkinu, dia kata kat sini, wa yumkinu an nadhkura mithal li dhalika, dan boleh untuk kita sebutkan satu contoh daripada itu. Untuk itu satu contoh daripada untuk itu, macam mana tafsiran ikut mazhab bukan ikut apa yang Nabi SAW berikan. Qauluhu tabaraka wa ta'ala, firmannya tabaraka wa ta'ala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Okey. Pasal sebenarnya ayat ni datang surah Muzammil. Ayat terakhir Muzammil. Fassarathu fassartu ba'dul madhahibi bitilawati nafsiha. Dia kata menafsirkan sebahagian mazhab-mazhab dengan tilawah itu sendiri. Tilawah itulah yang dikatakan sebagai ini maksudkan ayat tadi. Bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Dia faham dengan maksud baca apa yang mudah daripada ayat Quran. Okey. Apa maksud dia? Dia kata ay al-wajib minal Qur'ani fi kulli salawati, iaitu bahawa apa yang wajib daripada Quran dalam setiap solat innama huwa ayatun tawilatun, ia sama ada satu ayat panjang, au thalathu ayatin qasiratin, ataupun tiga ayat yang pendek. Satu ayat yang panjang atau tiga ayat yang pendek. Sedangkan ini tak ada kefahaman langsung. Macam bila kita dengar kan orang tu kata baca satu ayat pun aci, macam Yasin, Allahu Akbar. Dia pasal dari segi praktikal perbuatan, tak pernah ada Nabi SAW baca Quran sedemikian. Tapi kerana mazhab ataupun fahaman fiqh bagi setengah kumpulan ni, dia kata Quran kata faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa mudah daripada Al-Quran, tapi dia gunakan maksud tadi kepada apa yang mudah. Yasin mudah, Allahu Akbar. Yasin, Allahu Akbar. Itu pada kita tengok ada satu rakaman audio Hisham Kabani, Nazim Haqqani, dia punya solat tarawih dekat England, dekat UK. Dekat UK dia solat tarawih, dia buat macam tu. Baca satu ayat je. Wa ilahukum ilahun wahidun. Dia baca Fatihah. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa warrahmanur rahim. Allahu Akbar. Dia terus. Lepas tu ayat kedua, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim. Allahu Akbar. Dua ayat je. Dia baca satu ayat pertama, ayat kedua. Ini fahaman macam inilah. Fahaman ini maksud kat sini yang dia baca satu ayat saja untuk kononnya memadai dengan pasal berpadanan dengan maksud ayat surah Al-Muzammil. Okey. Qalu hadha, mereka berkata sedemikian, kata Syekh Al-Albani rahimahullah,
Ma'awurudil hadithi sahihi anin Nabi SAW qala. Sedangkan datang hadis yang sahih daripada Nabi SAW yang bagi dia bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tiada solat bagi siapa yang tak membaca dengan fatihatil kitab. Wa fil hadithil akhar dan hadis yang lain pula dia kata man salla fil hadithil akhari dan hadis yang lain man salla salatan lam yaqra fiha bi fatihatil kitab. Barang siapa solat satu solat yang dia tak baca dalamnya dengan fatihatil kitab, fahiya khidaj, hiya khidaj ghairu tamam, maka dia adalah dia adalah terputus tidak sempurna. Lepas tu kemudian geng apa, geng fake ini bahas lagi yang fake ilmu kalam siapa-siapa fiqah yang berasas pada ilmu kalam dibincang lagi. Dia kata tidak sempurna tapi tak maksud tak sah. Dia kata tak sempurna tak maksud tak sah. Ini masalah dia, awak tak solat macam solat Nabi, kemudian awak harap solat awak dapat pahala macam Nabi SAW ataupun diterima seperti solat Nabi SAW. Mana mungkin? Awak solat di opposite cara Nabi tunjuk, kemudian awak kata Nabi tunjuk itu tapi dalam maksud tu boleh kot. Pasal ulama kata boleh. Ulama yang pertama kita kena rujuk adalah para sahabat. Bukan orang hanya nama ulama kita terpakai. Sebab kalau dia kata daripada Nabi SAW, ada para sahabat pun penjelasan. Kita kena tengok situ dahulu. Tak ada siapa di kalangan zaman kita ulama yang boleh compare diri mereka dengan para sahabat Nabi SAW. Ini sudut yang kena jaga kat sini. Okay. Dia kata faqad ruddat, maka telah diruddat dalalatu hadaini hadithaini, maka telah ditolak petunjuk dua hadis ini bi tafsiril madhkuril ayatis sabiqati, dengan tafsiran yang disebut bagi ayat berkenaan, bidakwa dengan dakwaan annaha utliqatil qiraata, bahawa ayat Quran tadi kata apa mudah di Quran. So bukan Fatihah pun aci, satu ayat pun tak apa. Wala yajuzu indahum tafsirul Quran illa bi sunnatil mutawatirati, dan kumpulan ahli bid'ah macam ni kan, yang ada bermazhab macam ni ahli kalam, mereka kata apa, tak harus ditafsirkan mutawatir. Dia kata tafsir Quran dengan sunnah tidak hasil, dan tidak harus di sisi mereka pentafsiran Quran kecuali dengan sunnah mutawatir saja. Aila yajuzu tafsirul mutawatiri illa bil mutawatiri, tidak harus pentafsiran yang mutawatir kecuali yang mutawatir saja. Faraddu haditsaini sabiqain, dan mereka tolak dua hadis yang telah lalu. I'timadan minhum ala tafsirihim lil ayati bir ra'yi awil madhhabi aw bil madhhabi, kerana bersandar daripada mereka ke atas tafsiran mereka terhadap ayat dengan pendapat ataupun dengan mazhab saja, bukan dengan apa perbuatan Nabi. Nabi sebutkan berkenaan dengan apa barang siapa yang bila imam kata waladhdallin katakanlah amin, dan surah Fatihah tu. Mana mungkin kita kata macam asal baca ayat tak ada Fatihah pun tak apa? Macam mana kita nak masukkan? Sebab okey. Dia kata apa? Okey, benda tafsiran mereka yang salah macam tu, dengan pendapat tak tengok pada tafsiran para ulama. Tafsir ma'anal ulama, sedangkan para ulama, kullu ulama tafsir semua para ulama tafsir, la farqa baina man taqaddama minhum wa ta'akhkhara, tiada perbezaan di antara siapa telah dalu daripada kalangan mereka, tidak juga siapa yang terkemudian. Bayanu anna maqsuda bil ayatil karimati faqra'u, mereka jelaskan bahawa ini kena akhir dengan ayat 12, ayat 12 surah Al-Muzammil tu, surah ayat 20, surah ayat 20 surah Muzammil tu. Mereka jelaskan faqra'u tu ay fasallu ma tayassara lakum min salatil lail, maka solatlah apa mudah untuk kalian daripada solat malam. Apa yang mudah? Jumlah rakaat dia, maksud dia. Bukannya panjang macam Nabi, pendek pun tak apa. Tapi dalam masa yang sama dengan tertib betul lah, bukan baca satu ayat lepas tu Allahu Akbar saja. Maksud balik pada asal kata-kata tersebut dia kata ikut mazhab sah. Tak. Sebab tu kita kata mazhab tadi bukan ikut akal. Dia kena ikut dalil. Sebab Nabi tak pernah solat sedemikian. Sebab saya kadang tayang-tayang benda ni aku malas juga, tapi kalau tak tayang kan nanti kamu tak tahu kan. Nanti jadi kalau sempat je. Try. Pasal saya buka ni kan nampak semua file lain. Nantilah aku jadi lain kali lah. Saya pasti pernah tayang kot. Solat tarawih yang dibuat oleh Nazim Haqqani dekat London. Ada dekat saya pernah pasang dekat Salam, dekat banyak kelas saya pasang. Ada rakaman audio dia. Kalau yang YouTube pun boleh cari. Solat tarawih dia. Satu ayat je baca. Allahu Akbar kan. Memang patutlah tak lama solat.
Kata orang ni ahli sufi ni bukannya rajin pun ibadat. Dia sebenarnya tipu je. Tunjuk-tunjuk macam rajin, tapi penipu. Kalau dia kata solat sepanjang malam, kita faham lah. Tapi tak. Solat dia pendek-pendek je. Makan lama. Nyanyi ataupun dancing lama. Solat pendek je. Banyak benda dihabiskan dengan hiburan. Okay. Jadi maksudnya ikut tafsiran, semua ahli tafsir, tak kira dahulu dan akan datang, ada tahun yang terkini, bahawa mereka kata apa? Mereka kata solatlah, apa maksud ayat Quran itu adalah solatlah apa yang mudah untuk kamu daripada solat malam. Li'anna Allah Azza wa Jalla, kerana Allah Azza wa Jalla dzakara hadhil ayata, sebut ayat ini bimunasabati qaulihi tabaraka wa taala, dengan munasabah sesuai dengan firman Allah Taala, iaitu yang pada ayat 20 tu Allah Taala nyatakan inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail. Sungguh Tuhanmu, hai Muhammad, tahu bahawa engkau bangun kurang daripada 2/3 malam. Wa nisfahu, separuh malam je. Wa thulutsahu, 1/3 malam saja. Wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak, dan sekumpulan dari kalangan orang-orang bersama-sama engkau. Mana tak bangun 2/3 malam. Bangun kurang 2/3 malam. 2/3 malam is actually 8 jam. Separuh malam is actually 6 jam. 1/3 malam 4 jam. Kita kiam banyak mana sangat. Nabi SAW disarankan, disuruh oleh Allah Ta'ala, digesa untuk bangun 2/3 malam. Separuh malam, 1/3 paling kurang. Dan Allah Ta'ala sebut kat sini, bahawa dia tahu kumpulan yang bangun sikit ni bersama-sama Nabi SAW. Wallahi qadirul laila wan nahar, Allah Ta'ala menentukan malam dan siang. Sebab tu dia tahu kadar malam siang tadi. Berapa banyak kamu solat, berapa orang yang bersama kamu solat, sedangkan kamu disuruh bangun kan. Qumil laila illa qalila, bangunlah malam, tidur sedikit saja. Separuh malam. Ataupun kurang daripada separuh. Ataupun tambahkan daripada separuh. Dan baca Quran dengan tartil. Di ayat pertama surah Al-Muzammil. Sehinggalah ujung ayat tersebut, ila an qala faqra'u ma tayassara minal Quran. Allah Ta'ala firman dalam ayat berkenaan, bacalah apa yang mudah untuk kau dari Quran. Kan, kau bangun kurang, Allah Ta'ala tahu ada kamu ni yang pergi musafir, ada berjihad dan sebagainya, tak larat nak bangun, maka Allah Ta'ala pun ringankan. Bacalah maksudnya solatlah apa yang mudah daripada Al-Quran. Maksudnya tak payah banyak, tak payah panjang. Ayat fasallu ma tayassara lakum min salatil lail, maka solatlah apa yang mudah untuk kamu daripada solat malam. Falaisatil ayatu muta'alliqatan bima yajibu an yaqra'al insanu fi salatil laili bi khassati. Maka dia kata bukanlah ayat berkenaan berkait dengan apa yang wajib untuk dibaca oleh seorang manusia atau insan dalam solat malam sahaja. Wa inna ma yassarallahu azza wa jalla lil muslimina, tapi hanya saja Allah Taala mudahkan untuk orang-orang Islam an yusallu, untuk mereka solat. Ya, an yusallu, untuk mereka solat ma tayassar lahum, apa yang mudah untuk mereka min salatil lail, daripada solat malam. Mana kadar pendek tu, pada tak lama tu. Fala yajibu alaihim an yusallu kama kana Rasulullah sallam yusalli. Maka tidak wajib kata mereka untuk solat sebagaimana Rasulullah SAW dahulu solat. Kama ta'lamun, macam kalian tahu, 11 rakaatan, 11 rakaat, dengan panjang dia, dengan lama dia. Okey. Hada makna al-ayah. Inilah makna ayat ini. Wa hadha fil uslub al-arabi min babi itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Ini pada uslub gaya bahasa orang Arab dalam percakapan, daripada bab lafazkan sebahagian, ya, tapi dikehendaki dengan keseluruhan. Sebut baca, pasal itu perbuatan dalam solat. Tapi yang dikehendaki adalah perbuatan solat, bukannya bacaan solat itu saja. Maksudnya yang dikehendaki adalah solat itu. Okay? Sebut sebahagian tapi hendakkan ke semua. Macam kita sebut rakaat lah. Berapa rakaat solat? Kita sebut rakaat. Sedangkan dalam solat tu bukan satu dia punya set tu bukan rakaat je. Ada qiyam dia, ada rakaat, satu rukuk lah. Yang tidal pun ada, sujud 2. Jadi kenapa kita sebut tu? Pasal ini cara kaedah bahasa Arab. Okay. Faqauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, faqra'u, bacalah, fasallu, solatlah. Fasalatu hiyal kul, solat tu lah yang kul. Wal qira'atu bihiyal juz'. Dan bacaan tu adalah satu juzuk daripada perbuatan solat. Wa dhalika li baini ahammiyati dhalikal juz' fi dhalikal kul. Fi dhalikal kulli. Dia kata itu adalah untuk menjelaskan kepentingan juzuk ini daripada yang keseluruhan tersebut. Wa dhalika liqaulihi tabaraka wa ta'ala fi ayatil ukhra, itu adalah kerana itu adalah seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala dan ayat lain. Ayat lain dan surah Isra
ayat ke-78. Okay, dia kata aqimis salata ila dulukish syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri. Okey. Dia kata dan dirikanlah solat lidulukish syamsi dengan pada gelincirnya matahari sampailah gelapnya malam. Dan juga wa qur'an al-fajri dan dirikanlah solat pada Quran al-fajr. Okey. Quran fajr itu apa? Quran fajar, bacaan fajar. Makna Quran fajr adalah wa makna Quran al-fajri ay salat al-fajri. Makna solat fajar. Fa utliqa aidan hunaka juz wa arada al-kulla. Di kat sini juga dilafazkan atlaqa aidan, dimutlakkan lafazkan kat sini juzuk tapi dikendaki keseluruhan. Hada uslub fil lughatil arabiyyati ma'ruf. Ini gaya dalam bahasa Arab ada diketahui. Sebab tu bila kita nak faham kalimah Quran itu bacaan, saya tadi kan sebut bacaan. Dia dimaksudkan bukan maksud bacaan itu. Sebab konteks ayat kena belajar, kena faham. Tapi bila orang tersebut keluarkan hukum daripada tajuk tersebut, dia keluarkan hukum. Dan hukum tadi dia tunjukkan seolah-olah hukum tersebut jadi tajuk baru. Macam saya sebutlah, dia kata satu ayat pun haci sebab Quran kata macam tu. Sedangkan ayat tersebut bukan datang untuk penentuan jumlah ayat dalam Al-Quran yang dibaca dalam solat. Bukan datang untuk penentuan jumlah ayat dibaca dalam solat. Ulang berkali, nak kena ulang banyak kali pun, kena faham. Ia bukan datang untuk tentukan jumlah ayat dibaca dalam solat, berapa yang cukup. Bahkan ketika membaca Al-Quran, sepatutnya orang yang baca dalam solat, dia baca Quran tu mesti ikut set cerita yang datang. Jangan baca ayat tergantung. Jangan baca ayat tergantung. Maksud dia baca Alif Lam Mim Allahu Akbar. Di mana kisah dia? Sebab dalam konteks ayat Quran datang, dia bukan macam tu datang dia. Dia datang dibaca dengan perenggan-perenggan, rangkap-rangkap. Datang dengan komplit. Kadang datang seluruh surah. Dikatakan sedemikian. Ada datang 3-4 ayat. Dia mesti dibaca sedemikian. Bukan dibaca macam fahaman mazhab sekarang lah. Yang kata baca satu ayat pun haci. Sebab ayat Quran tadi. Sedangkan tak ada seorang pun ahli tafsir memahami sedemikian. Okay? Baik. Walidhalika, kerana itu, fahadhil ayatu, ayat ini, ba'da an zahara tafsiruha, sesudah mana zahir, jelas tafsirannya, min ulama' tafsir, dia ulama' tafsir, duna khilafin, dengan tanpa percanggahan, baina salafin wa khalafin, antara salaf mereka dan khalaf mereka. Mana salaf yang awal dan khalaf yang datang kemudian lepas mereka. Lam yajuz raddul hadith raddu al haditha hadithil awwali wa thani bid'wa annahu hadithun ahad. Maka dia kata tak harus untuk ditolak hadis yang pertama dan hadis kedua dengan dakwaan bahawa ia adalah hadis yang tunggal, yang bukannya mutawatir. Wala yajuz tafsir al-Quran bi hadits ahad. Dia kata wala yajuz tafsir al-Quran bi hadits ahad. Dan juga dakwaan bahawa tak harus pentafsiran Quran dengan hadis yang ahad, yang tidak mutawatir. Ini adalah ajaran atau amalan terfahaman golongan ahli bid'ah, terutama ahli kalam, Mu'tazilah dan siapa ikuti jejak mereka. Sering jadi confused kan. Macam tadi kan, macam kita dengar baca satu ayat pun haci berdasar ayat Quran tadi. Tanya ahli tafsir mana cakap, seorang pun tak ada. Semua ni dia ambil dengan akal mereka saja. Sebab perbuatan tadi kita boleh tengok. Kita ada perbuatan para sahabat dalam solat mereka. Perbuatan Nabi sendiri dalam bacaan baginda, dalam solat baginda. Mana baginda pernah buat macam tu kan? Satu ayat Allahu Akbar. Mana ada? Dari mana datang? Ini kena faham. Cek. Ni kot. Sekejap. Banyak syaitan ni. Sekejap Okey. Ni saya bagi contoh. Dengar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صل على محمد الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم صالحين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Ya, nampak satu rakaat. Dua rakaat tarawih dia, macam tu je. Itu yang kita kata tadi, dia bukan berdasarkan kepada ajaran Nabi. Sebab Nabi tak nak buat macam tu. Kenapa awak buat macam tu? Okay, jadi alasan yang kata macam, tapi Al-Quran ni kita boleh tak boleh ditafsirkan dengan hadis. Siapa cakap? Kan? Sebab apa? Sebab dia kata kat sini kan, dia kata kerana tak harus tafsirkan hadis Al-Quran dengan hadis ahad. Okay. Li'anna al-ayat al-madhkurata fusirat bi aqwal ulama al-arifin bi lughatil al-Quran. Hadha awalan. Kerana apa? Kerana dia kata ayat berkenaan telah ditafsirkan dengan pendapat para ulama yang arif tentang bahasa Arab mula-mula sekali. Wa li'anna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pertama sekali. Wa li'anna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhaliful Quran, tak menyalahi Quran, bal yufassiruhu wa yuwaddihuhu. Bahkan hadis Nabi itu menafsirkan Quran dan juga menerangkan Quran. Itu patut kita faham. Sebab tu bila diorang ada pendapat macam tu, tapi Quran telah datang tafsiran daripada Nabi sendiri, perbuatan baginda dan para sahabat punya penjelasan, maka tak patut datang dalam orang berkenaan. Pasal ahli bahasa pun faham maksud tersebut. Bukan maksud dia bacaan, bukanlah maksud faqra'u, baca-bacaan itu. Tapi ia dimaksudkan dengannya adalah perbuatan solat itu sendiri. Itu kita faham daripada konteks ayat berkenaan. Okey. Kama zakarna fi matla'i hadhil kalimati. Macam kita telah katakan, sebutkan pada permulaan penjelasan untuk kata-kata ini. Wa hadha thaniyan. Ini kedua wa hadha thaniyan. Wa kaifa wal ayatu laisa laha alaqatun bi mawdi'i ma yajibu an yaqra'ahu muslimu fi salah. Dan dia kata ini. Dan yang kedua dia kata bagaimana, macam mana, sedangkan ayat itu bukannya ataupun tiada untuknya sebarang hubungan dengan tajuk apa yang wajib dibaca ia oleh seorang Muslim dalam solat. Tak kira sawa'an kanat faridatan aw nafilatan. Tak kira sama ada yang fardu ataupun yang sunat. Tak ada kaitan pun. Ayat tersebut tengah bincang tentang solat malam yang para sahabat Nabi SAW kena bangkit atau bangun. Itu patut kita faham. Tapi diorang langgar tajuk tersebut dan katakan bahawa satu ayat macam tadi dah lepas sah. Sedangkan ayat berkenaan tidak mencukupi, sebab setiap segmen ayat berkenaan dia datang dengan cerita, dan kita ada ceritakan separuh saja. Toha, Allahu Akbar. Apa? Kan? Jadi pasal dia kena ayat yang sempurna, ayat yang mufidah, jumlah mufidah. Mana ayat yang cukup pengertian dan maksud. Dan baru kita boleh rukuk atau sujud. Hatta macam masalah saktah kan, yang biasa dikatakan tahan nafas tapi kita teruskan baca lepas tu. Ia yang dilarang adalah masalah apa? Kalau dia wakaf pun tak apa, tapi jangan berhenti baca, jangan tinggal baca. Jangan wakaf situ terus sujud. Itu maksud dia.
Kalian kata orang tu wakaf situ, kemudian dia sambung baca balik, tak ada masalah. Yang pentingnya jangan tinggal baca untuk rakaat berkenaan. Kalau dia sujud, dia rukuk tanpa sempurnakan, maka dia telah salah. Sebab apa, ayat tadi tidak sempurna. Ayat itu akan jadi tergantung. Ayat itu akan jadi tergantung. Okey, baik. Amal hadithanil madhkurani anifa. Adapun dua hadis yang sebutkan tadi, iaitu berkenaan dengan bacaan Fatihah dalam solat. Gitu ya. Sebentar tadi, fa mawdu'uhuma, maka tajuk kedua-dua surah dua-dua hadis berkenaan, sarihun, adalah sangat terang, sangat jelas. Bi anna, terang-terangan, bi anna salatal musalli la tasihu illa bi qiraatil Fatihati. Bahawa solat, orang yang solat tidak akan sah kecuali dengan bacaan Fatihah. Ya. La salata illa liman yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi siapa tak membaca dengan Fatihatil kitab. Waman, dan hadis yang lain, waman salla salatan, dan siapa solat satu solat lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab, yang tak baca, dia tak baca dalamnya dengan Fatihatil kitab, fahiya khidaj, maka ia adalah putus, tidak ghairu tamam, tidak sempurna. Ai hiya naqisah, tak cukup. Jangan terjemah kurang sempurna. Maksudnya cukup boleh tak? Maksudnya tidak cukup. Tidak cukup. Waman sarafa min salatihi wa hiya naqisatun fama shalla. Dan siapa yang beralih, tinggalkan solat dia, beralih daripada solatnya dalam keadaan solat dia kurang, maka dia tidak solat. Dia tak anggap solat. Wa takunu salatuhu hina izin batilatan. Menjadilah solat dia ketika itu batil, tidak sah. Kama huwa zahirul hadis al-awwali. Hadis al-awwalu. Macam ia adalah zahir, kama huwa zahiru hadis al-awwali. Macam ia zahir hadis yang pertama. Kan? Tiada solat. Hadis kedua kata tidak sempurna tu tak cukup. Bila solat tak sempurna, macam nak terima pula? Dia kata tapi tak sempurna mungkin. Ini masuk balik ilmu kalam. Idza tabayyana lana hadhil haqiqatu, bila telah nyata kepada kita hakikat ini, fahina izin, maka ketika itu natma'innu, kita menjadi tenang dalam hati, ilal hadis, kepada hadis-hadis allati ja'at anin nabi SAW, yang telah datang daripada Nabi SAW, marwiyatan fi kutubil sunnati awalan, yang telah diriwayatkan dalam kitab-kitab sunnah mula-mula sekali, thumma bil asani sahihati thaniyatan, yang kemudian diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih kedua. Kita wala nasyukku, dan kita takkan ragu-ragu, wala nartabu, dan tidak akan teragak-agak, fiha, di dalamnya, bi falsafati al ahadits allati nasma'uha fi hadzal asril hadir, yang dengan falsafah hadis, falsafah berkenaan hadis yang hadis, falsafah rekaan yang kita dengar ia pada zaman yang terkini. Bukan falsafah hadis Nabi, yang Nabi punya hadis-hadis, bi falsafatil ahadits, mana dengan falsafah rekaan yang diada-adakan, yang kita dengar pada zaman kita sekarang ni. Macam yang ada ustaz gila tu kan, dia kata apa? Dia kata rejam, Nabi buat, sahabat buat, tabi'in buat, semua ulama buat, semua kata ijma', tapi tak ijma'. Dia kata gila, ustaz gila dia panggil. Dia boleh selamba, dia kata benda Nabi buat, para sahabat buat, diamalkan sepanjang sejarah Islam, tiba-tiba sampai tahun 50-an ke 60-an gitu, ada beberapa orang ulama daripada Maghribi, daripada sekian-sekian datang Mesir, beberapa orang jumpa, berkumpul, keluarkan pendapat baru, tiba-tiba dia menggelupur pergi sokong. Ni kata gila dia panggil. Dia kata gila. Kalau dia tak gila, dia jahat. Kalau dia tak gila, memang dia kerja untuk merosakkan Islam. Kalau dia gila, kita boleh lah kita angkat pena daripada orang gila kan. Tapi kalau tidak, memang jahat. So benda yang Nabi buat, boleh dikata benda tu tak ijma'. Dengan kesepakatan para sahabat, kesepakatan semua ulama'. Bila kita tanya, Nabi buat, sahabat buat, ijma', tak ijma'. Apa yang ijma'? Ijma' bukan kena Nabi kata, ini ijma'. Sahabat kata, ini ijma'. Mana ada katanya tu? Kita tak faham ijma' macam tu. Apa yang disepakati oleh mereka tanpa sebarang percanggahan, itu ijma'. Lepas tu kita kena baca menyeluruh. Lepas tu kalau ada percanggahan daripada mereka, bawa pertentangan, mereka tak setuju. Jadi dia kelabu-kelabu asap kan, tajuk tersebut dengan cara kononnya macam ada sahabat ni kata kena rejam dan sebat. Ini kata rejam saja. So nak pakai mana? Ini bukan cara dia.
Diorang bersepakat tentang rejam. Diorang khilaf tentang sebat. Rejam diorang sepakat. Pelik kan? Ini kejahatan yang zaman sekarang demi falsafah rekaan baru. Benda zaman Nabi dah buat, boleh jadi tak ijma'. Wahia antakula, wahia allati taqul, yang yang mengatakan la na'ba'u bil ahadithil ahad, yang kita tak akan ambil kira, ambil hirau dengan hadis-hadis ahad madama lam tarid fil ahkam. Selama mana ia tak datang dalam hukum-hukum. Wa inna ma hiya fil aqaid. Ia hanyalah pada akidah-akidah. Wal aqaid la taqumu ala ahadits ahad, dan akidah takkan tertegak di atas hadis ahad. Tapi kadang-kadang bila dia cakap macam ni pun, tiba-tiba dalam kes macam ni, tiba-tiba dia dah ada hadis ahad pun dia pergi langgar lagi. Dia kata kalau kita ambil berat tentang hadis-hadis ahad ni, selama mana ia tak datang dalam tajuk hukum. Kalau ada hukum kita ambil berat, dia kata. Tapi ia ia hanyalah pada tajuk akidah, dan akidah takkan tertegak atas hadis ahad. Tapi bila datang dalam hukum, tengok dia melanggar juga. Wa hakadha za'amu, demikian mereka dakwa. Wa qad alimna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arsala Mu'adz yad'u ahlal kitabi ila al-aqidah tauhid wa huwa syakhsun wahidun. Dan kita tahu bahawa Mu'adz bin Jabal diutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam utuskan Mu'adz bin Jabal menyeru ahli kitab di Yaman kepada akidah tauhid dalam keadaan dia bersendirian saja. Tak ada pun orang kat tempat tu, betul ke engkau? Entah kau seorang, tentang kau silap ke? Mana ada? Bahkan kau dah langgar, tak tolak dengan Mu'adz bin Jabal punya dakwah, kafir, masuk neraka semua sekali. Hatta kita datang pada kita Nabi seorang, bukan 10 orang. Ada sejarah. Macam ayat 13 sampai 27 surah Al-Baqarah, surah Yasin, ada sebut berkenaan dengan satu kampung 3 rasul datang. Kita datang 1 rasul je. Ini ahad. Awak datang mana mutawatirnya? Aduh, kan ni pelik kan, kepelikan yang berlaku pada manusia. Kalau dia kata ikut kepala otak dia orang ni, jahanam agama. Semua kita buang. Ini haram ke? Taklah, tak mutawatir. Tak mutawatir. Semua yang ni. Tuduh ni tak apa, tak mutawatir. Jelas-jelas dalam Quran Karim, terang-terang disebut, dia boleh selamba je. Langgar dan kata tak mutawatir. Kat situ dia sibuk cari hadis pula. Ikut Quran jelas-jelas perbuatan tu dibuat. Diperintahkan untuk buat. Tak ada takwilan lain pun. Pelik kan? Ini kumpulan yang sesat. Ahli kalam zaman kita sekarang ni ada ramai. Dan kumpulan yang terlibat dengan tajuk akidah. Dan kumpulan yang gila, yang panggil ta'assub mazhab. Pun sama juga. Wa fi hadzal qadari kifayatun. Dan pada kadar ini dikata ada pencukupan. Bihadhil kalimati, dengan kalimah ini aradtu bayanaha yang aku ingin jelaskan. Wahia tata'allaqu, dan dia berkait dengan kaifa yajibu alaina an nufassirul Qur'an al-Karim. Bagaimanakah wajib atau sepatutnya ke atas kita menafsirkan Quran Karim. Ini Syekh Albani tamatkan tajuk dia. Sebanyak orang pada zaman kita sekarang ni tafsir Quran tak tengok pada tafsir yang sebenar. Tak tengok kepada apa yang sepatut dia fahami seperti yang dikendaki oleh Al-Quran itu sendiri. Sebab dalam Quran sendiri Allah Ta'ala terangkan bahawa Nabi adalah penjelas bagi Al-Quran. So kalau orang tu nak belajar tafsir, tak nak belajar sunnah, maka dia gila. Dia adalah orang gila. Yang cuba nak tafsir Quran ikut perkara sendiri. Yang tadabbur Quran dengan tanpa tafsir. Lagi teruk lah. Tadabbur Quran tanpa tafsir. Tak tahu ayat tu pincang tajuk apa, dia pun pakai suka hati dia. Macam ayat kita sering sebut lah, al-fitnatu. Fitnah dalam Quran masuk ujian, dugaan, cubaan. Dalam surah Al-Baqarah 193 216 yang sebut fitnah akbar atau asyad minal qatl. Fitnah tu adalah kufur. Bukannya maksud tuduh orang tanpa bukti. Al-fitnatu asyad minal qatl itu bukan maksud dia fitnah tuduh orang tu lagi dahsyat daripada pembunuhan. Tak ada. Ayat tu datang, fitnah tu maksud dia adalah kekufuran itu lagi teruk daripada pembunuhan. Sebab orang dalam ayat 190-195 surah Al-Baqarah dan juga 216 surah Al-Baqarah, dia tajuk berkenaan dengan jihad. Seorang kafir tak puas hati kenapa orang Islam boleh berperang dekat tanah haram atau bulan haram. So, jadi bila sebut tentang perang di bulan haram tu teruk, salah, dosa. Tapi kufur lagi teruk. Itu Allah Ta'ala yang bagi tahu, bukan Nabi yang cakap. Allah Ta'ala bagi tahu pada mereka. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu mana kufur itu lebih teruk daripada pembunuhan. Tapi orang kita sampai sekarang masih lagi pakai ayat tu.
Hang fitnah aku. Hang fitnah aku. Kan? Apa benda fitnah pula? Kan? Tohmah. Dalam bahasa Arab, tohmah. Bukan fitnah, ayat fitnah tu. Buat fitnah kan. Bukan itu tak maksud dia. Tapi sering sampai sekarang, masih tak lepas-lepas lagi. Allahu'alam kan. Tapi itulah kita kata, sudut. Yang kenapa kita sendiri pun pilih kan. Supaya apa? Supaya kelas kita hari Selasa, hari Rabu malam, kita ambil tentang usul tafsir. Usul tafsir punya tajuk. Supaya dapat kita faham pentafsiran Quran. Macam mana Quran ditafsirkan. Macam mana kita tafsirkan Quran. Macam mana Quran dahulu difahami. Kan? Macam mana kita pula memahami Al-Quran. Apa sudut yang boleh kita kembangkan atau tak boleh kembangkan. Itu asas. Sebab banyak orang zaman sekarang ni, dia overconfident berkenaan keupayaan sendiri. Dan ramai di kalangan mereka ni konon mendakwa bahawa dia tahu untuk menafsirkan Quran, sedangkan tak layak pun ditafsir Quran. Okey? Jadi dan Syekh Albani kata wasallallahu wa baraka ala nabiyina, dan dia kata dan Allah Taala berselawat Allah dan salam memberikan salam dan dia berkati ke atas nabi kita Muhammadin Muhammad wa alihi wa sahbihi, ke atas keluarga baginda, sahabat baginda, wattabi'in lahum, dan orang-orang mengikuti mereka, sahabat dan juga keluarga Nabi, bi ihsanin, dengan baik, ila yaumiddin, sampai hari pembalasan. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, bertakbir sekalian alam. Alhamdulillah. Tamatlah 9 soalan berkaitan dengan macam mana sepatutnya kita menafsirkan Al-Quran. Okey, baik. Alhamdulillah. So insya-Allah kita tengok dekat soal jawab. Baik. Okey, salam. Lain putus-putus. Macam mana lain putus-putus? 83 Al-Anbiya. 83 Al-Anbiya ayat apa? Kadang-kadang diorang ni pelik-pelik. Sekejap saya tengok. Lepas tu kita kena tengok ayat tersebut, tengok baca ayat sebelum dia, selepas dia. Kita kadang tak teringat. Okey. Ayat 80 di 3. 83. Dia macam ni. Okey, tiru ayat tersebut. Tiru ayat berkenaan. Mana kita ambil ketika Nabi Ayub doa. Rabbi massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Tuhanku, aku terkena penyakit dan engkau paling penyayang di antara yang menyayangi. Boleh kita amalkan. Bukan baca the whole ayat. Maksudnya kita tiru doa-doa Al-Quran. Macam bila Musa AS surah Qasas, dia lapar. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tuhanku, aku pada apa kau turunkan daripada kebaikan itu rezeki, amat-amat perlu. Ataupun kita bila nampak musibah melanda dahsyat, kita kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu doa yang kita Nabi SAW sebut ketika mana, dan itu daripada Quran. Daripada Quran Karim. Daripada Al-Quran Karim. Maksudnya bila kita amalkan macam tu tak apa. Mana kalau dia baca amalkan ayat 83 tu, maksud dia bukan baca the whole ayat, dia ambil doa Nabi Ayub. Rabbi massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Tuhanku, aku kena penyakit dan engkau paling penyayang di antara yang menyayangi. Doa, tak apalah. Tapi bukan baca ayat tu dan kita sembuh sebagai jampi. Sebab doa tu dengan jelas kan, Tuhanku. Sebab kalau dia baca the whole ayat, wa ayyuba, dan Ayub kan, dan dia kata wa ayyuba idnada rabbahu, tatkala dia seru Tuhannya, anni massaniyad-dur, sungguhnya aku, Tuhanku, anni massaniyad-dur, aku disentuh dengan penyakit, aku terkena penyakit, wa anta arhamur rahimin, kau paling penyayang di antara yang menyayangi. Kita berdoa dengan doa ujung tu tak apa. Adapun baca ayat tu macam jampi mentera, itu salah. Okay? Baik. Apa nama dia ustaz? Nama dia siapa? Mana ustaz gila tu ke? Nama siapa? Siapa? Maksud nama siapa? Apa yang soalan tu? Nama siapa? Tadi kali kan yang saya kata sesat tu Nazih Haqqani lah. Kalau ustaz gila tu Wan Ji Wan Husin. Yang kata rejam tidak ijma'.
Walaupun Nabi dah buat, sahabat buat, tabi'in buat, semua ahli fiqh kata ijma', semua ulama' kata ijma', tapi tak ijma'. Sebab diorang tak kata ijma'. Ni panggil ustaz gila. Baik. Kedapatan tafsiran ayat, baca apa yang mudah daripada Quran, ikrani ikut mazhab, lalu mereka faham baca ayat pendek saja. Padahal kalau kita lihat dalil sebenarnya ia maksud solat dalam menurut keupayaan kamu dan solat malam. Betul. Okey. Ngapa ke gitu lari ke kawan surau lain? Ngapa ke gitu lari kawan ke surau lain? Tak tahu. Jika baca seperti itu, solat mereka sah atau tidak? Apa hukumnya? Mukhalafah sunnah lah. Menyanggahi sunnah. Solat orang yang sedemikian, yang langgar sunnah, kita anggap mardut lah. Orang yang tak nak ikut cara Nabi, buat cara sendiri, kemudian dia kata cara saya okey juga sebab ikut faham saya. Macam mana awak boleh kata awak diterima sedangkan yang Nabi tunjuk, Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Solat macam kamu lihat aku solat. Jadi kita nak kata saya punya solat diterima, tapi kita tidak ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kena faham betul, sudut itu kena jaga sikit. Banyak orang tak jaga bab tu. Dia kata tapi orang kata boleh. Bukan, orang kata boleh, bukan itu maksud yang benar. Semua orang akan ada pendapat. Everybody can have opinion, kata pendapat ni pendapat tu, tapi pendapat tadi kita kena tapis dengan dalil. Itu pun cara betul kita faham atau beramal dengan Islam, bukan ikut kepala kita sendiri. Ada tak kemungkinan orang lain akan dibala di dunia dengan sebab perangai, mengurang apa-apa yang jelas daripada aturan sunnah Nabi itu? Jika ya, apa tindakan orang awam seperti saya? Jika ada kemungkinan besar, ialah memanglah akan timbul. Orang tersebut menyanggahi Nabi SAW. Allah Ta'ala dah beri amaran dalam Quran. Kan? Dalam Al-Quran Karim, Allah Ta'ala beri amaran tentang orang yang menyanggahi Nabi SAW. فَلْيَحْذَرِ الَّذِي يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Dalam surah An-Nur ayat 63. Sekejap bukan. Kena dikena فَلْيَحْذَرِ boleh nanti sekejap. Yukhalifuna betul lah, An-Nur 63 ayat surah An-Nur. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Maka hendaklah berjaga-jaga orang menyanggahi daripada perintah baginda. Antusibahum fitnatun, bahawa akan kena mereka satu dugaan, au yusibahum adzabun alim, atau kena pada mereka azab yang pedih. So basically kita memang kalau dia kata ada option untuk elak tinggal duduk dengan orang ahli bid'ah ni, dia elakkanlah. So orang ni dengan terang-terangan mereka tak nak ikut Nabi SAW. Macam mana kita boleh dapat kebaikan kalau kita tidak bersama dengan apa yang Nabi ajarkan? Okay. Jadi apa tindakan orang awam seperti saya, modifikasi amalan dibuat ni memang ia kan pengikut tegar-tegar tanpa bertanya setelah sang penipu lara tersebut mendapatkan sumber dari sumber tertinggi tetapi tiada nama kitab yang nyatakan. Itu banyak kita kena elak lah. Macam mana? Dan zaman inilah ujian kita. Kita nak bersama dengan majoriti ke ataupun kita nak bersama dengan kebenaran. Kebenaran Islam kita kata terjadi dengan dalil. Dengan apa Allah ke Rasulullah. Soalan, kalau pemahaman Quran tersebut ikut sahabat, jadi apa perkembangan dalam bidang tafsir Al-Quran ni di universiti? Perkembangan dia adalah masalah sudut panggil tadabbur. Tadabbur kita boleh dapatlah tambahan. Mana aplikasikan ayat tadi pada kehidupan kita. Mana kita buat sekarang ni berpadanan dengan ayat tersebut penjelasan atau tidak. Itu yang maksud dia. Kalau anda kata nak kembangkan, kan nak mempelbagaikan sahaja maksud Al-Quran tanpa beri kesan pada kehidupan kita, buat apa? Mana kita kata sekarang ni banyak orang dia sibukkan masalah nak mengembang luaskan lagi ilmu Al-Quran. Tapi yang Quran datang bukan untuk dibincang, untuk ilmu je, dia untuk diamalkan. Apa guna awak tahu banyak maksud kalimah alif lam mim tu kalau awak tak amalkan, tak ikut perintah Allah Ta'ala dan Quran. Yang sering berlaku sekarang, orang sibuk for the sake of knowledge. Kan masuk universiti, kaji Quran, the sake of knowledge. Buat apa? Quran untuk diaplikasikan, untuk diturunkan Quran untuk dibaca. Kemudian difahami dan juga diamalkan.
Bukan untuk hanya setakat dibaca dan difahami sahaja. Pemahaman tersebut tak berguna kalau tak sampai pada orang lain. Dan pemahaman tak berguna kalau untuk tak diamalkan, hanya setakat teori saja, buat apa? Sebab perkembangan yang dalam universiti tadi, kalau kita ikut sampai sekarang, macam tulisan-tulisan, macam maksud tafsir bin Ma'thur kan. Dan sekarang ni saya amat gemar baca buku Syekh Musa'id At-Tayyar. Dr. Musa'id At-Tayyar yang kita patut bincangkan tentang ilmu usul tafsir untuk kelas beliau, kelas kita pada hari Rabu malam Khamis kan. Betul salam patutnya tajuk tu. So, saya sangat suka buku dia. Sebab waktu saya ajar kelas usul tafsir ketika dalam kelas persijilan dekat Yayasan Taklim, memang saya seronok baca buku dia. Cara dia untuk terangkan usul tafsir sangat terang dan jelas. Memang sampai maksud yang kita kendaki. So beliau adalah ketuai macam itu, macam dia keluarkan Mawsu'at Tafsir Ma'thur 24 jilid. Ensiklopedia tafsir bin Ma'thur. Ensiklopedia tafsir dengan kata-kata para sahabat. So pengkajian tu berterusan. Tak ada siapa untuk keluarkan balik, cek balik atau bandingkan tentang rajih atau yang mana lebih kuat dan sebagainya. Itu masih berjalan. Sebab tu kalau kata dan kita takkan baik. Itu tajuk satu benda kena pegang. Takkan kita bagus atau kita baik atau kita berjaya kecuali kalau kita ikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ada idea kan, kononnya kita akan moden, lagi hebat berbanding dengan orang terdahulu dengan cara terbaru kita, maka nangis seorang-seorang lah. Anda takkan berjaya sampai kiamat. Sebab percubaan untuk mendapatkan kejayaan dengan cara bukan cara para sahabat telah dibuat berkali-kali. Yang tinggal tak buat lagi sekarang ni hanyalah apa? Balik kepada cara para sahabat memahami dalil. Cara mereka beramal dengan Islam. Itu yang tak buat lagi. Cara macam-macam, pandang ke timur, pandang ke barat, semua buat dah. Semua dah buat. Tak berjaya juga. Tak berjaya juga kan? Kenapa? Tinggal satu benda je yang tak buat lagi. Ni saya ingat macam Abang Ipah tadi, dia kata apa? Dalam bab belajar ilmu ketuhanan, dia kata punya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dia pergi sampai ke Indonesia, ambil ijazah ini, zikir sekian, betapa, macam-macam benda dia buat. Satu benda dia tak buat adalah apa? Balik pada Quran dan Sunnah. Itu je satu benda dia tak buat selama ni. Yang akhirnya bila dia buat, barulah dia nampak sebenarnya Quran dan Sunnah sangat terang, jelas dan terang dalam mengenalkan dia kepada Allah. Tak perlukan kepada falsafah ataupun faham-fahaman dengan root. Tak perlu bertapa kat gua, tak perlu sekian. Nabi dah bawa Islam dengan terang dan jelas. Punya berpuluh tahun. Saya pun nak approach dia pun lama juga. Sebab dia pun macam apa, kira banyak didik saya. So, saya nak cakap dengan dia pun makan masa. Akhirnya Alhamdulillah kan, dia nampak sendiri. Dia kita keep on bagi dia dalil, bagi logik pada dia berkenaan dengan kalau bukan Nabi lebih tahu, siapa lebih tahu tentang Allah Ta'ala? Mana mungkin orang yang zaman kita lebih tahu tentang Allah Ta'ala banding Nabi SAW sendiri. Kalau bukan Nabi, kalau lepas Nabi, para sahabat. Macam mana mungkin orang zaman kita lebih pandai tentang agama banding para sahabat? Sebab tu kadang kita faham kononnya apa, kita nak kembangkan ilmu, last kali kita tinggal cara para sahabat, kita gagal. Okay? Yang macam contoh dalam apa, kalau siapa-siapa rajin kan tengok apa dalam bulan Ramadan, ada satu penceramah daripada Kuwait, Fahad Al-Kandari. Dia pusing dunia sebagainya, buat macam-macam rancangan lah. Dia imam masjid. Kemudian salah satu rancangan itu dia pergi temu ramah seorang pensyarah bangsa Palestin Muslim yang pindah ke Kanada. Pensyarah ni nama dia Sulaiman apa tah? Saya tak ingat. Sulaiman kalau ada tidak tahu, saya pun tak ingat. Okey. Bila dia ni kan, Sulaiman apa tu nama dia. Nanti lain kali saya jumpa, saya bagi tahu lah. Ni bukan Umar Sulaiman yang sesat tu. Dia jadi pensyarah dekat apa? Dia pernah jadi ateis, tinggalkan agama Islam. Dia dekat Universiti Toronto.
Kemudian bila dia kerja kat sana, dekat Palestin, dekat Canada, kan, dapat kerajaan sana, dia kaji, dia diberikan satu projek untuk kaji kenapa orang Islam ni mundur. Dia ketika tu sebenarnya dalam kedudukan etis. Dia kata ketika kaji tentang Islam tu dia dapati apa tahu? Orang Islam kita ni telah gagal. Punca dia sebab kerana asyik ikut gaya orang lain. Ada yang ikut blok Soviet, ada yang ikut cara Islam ala Amerika. Ada ikut Islam cara macam-macam lah. Yang satu benda orang tak buat adalah apa tahu? Balik pada Islam yang asal. Itu yang orang tak buat. Yang itulah punca sebenar yang disebutkan. Beliau kata inilah punca sebenar kenapa umat Islam ni sebenarnya mundur. Sebab mereka tak balik kepada cara para sahabat Nabi SAW. Kalau mereka balik pada Islam yang sebenar, mereka akan berjaya. Tapi lepas daripada dia punya projek tu, diorang tutup. Universiti tutup. Stop dia punya research dan tak sambung. Tapi dia terangkan balik, dia kata itu punca sebenar. Dia pernah jadi ateis tapi dia tengok balik macam mana Islam ni sebenarnya berkembang, meluas dan juga berjaya bukan sebab ikut falsafah, tapi kerana keaslian cara Islam itu sendiri. Bukannya sebab terlibat dengan segala khurafat, dongeng dan sebagainya. Ini sepatut yang patut umat Islam kita sedar. Takkan kita berjaya dengan cara barat, dengan cara timur, dengan cara Jepun ke cara sekian, takkan. Kita hanya percaya dengan cara apa yang para sahabat dahulu lalui. Bukan demikian. Baik. Okay, so kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Okay, dah gatal tekak lah. Nanti insyaAllah kita jumpa lain kali. Pada masa akan datang insyaAllah kalau ada perjumpaan minggu depan, kita akan tukar tajuk barulah. Pasal buku kita dah habis. Buku kita macam mana kita menafsirkan Quran, Syekh Albani rahimahullah telah pun habis kita baca. Semoga Allah Ta'ala terima amalan kita semua. Allah Ta'ala beri kesihatan pada semua yang hadir dan juga siapa semua saudara-saudara kita. Sebab memang bulan macam saya katalah, bulan ni atau minggu ni sangat terkesan sebab tiap-tiap hari kan balasan mesej saya sampaikan dalam saya punya copy paste tu dah macam dia dah siap-siap simpan istirja, doa keampunan untuk orang yang mati. Semua orang duk isytiharkan kawan mati, jadi saudara mara mati dan sebagainya. So balik pada asal, janganlah ikut teori konspirasi yang menipu, yang mungkin mereka lah sebenarnya bekerja untuk mengurangkan populasi rakyat di dunia dengan cara di opposite, dan cakap benda betul itu tipu supaya orang ikut cara mereka dan akhirnya mati sebab kerana tak menjaga diri daripada penyakit. Sebab memang para sahabat Nabi SAW sendiri pun macam kita terangkan dahulu, mereka pun ada percanggahan pendapat. Ubay bin Ka'ab, bukan Ubay, Abu Ubaidah bin Jarrah, kan, Sa'd bin Waqqas, mereka tunggu untuk mati syahid dengan penyakit. Tapi Amr bin As dia datang dan dia suruh orang ramai disperse, berasingkan diri supaya dapat dihentikan wabak penyakit. So diorang ada khilaf dalam masalah pilihan untuk buat mana satu. Tapi kita tahu bahawa menjaga nyawa itu adalah dituntut dalam agama. Macam kita ni, dan sekarang ni macam bila ada vaksin, ambillah vaksin tersebut, sebab vaksin ni macam tak pakai tali pilihan keledar. Tali pilihan keledar kita pakai bawa kereta, tak pakai pun tak semesti mati lah kan. Tapi kalau kita accident, kita ada penghadang untuk meringankan kesan daripada impact pertembungan kalau berlaku. Tapi ia bukan menjamin tak mati. Macam itulah anda ambil vaksin. Ia sebenarnya adalah persediaan atau persiapan kalau kena, moga-moga kita tak sampai pada stage 5 atau 4, ada 3 atau 4, 5. Kita kena pada tahap 1 dan 2 saja. Setakat sesemua kehilang deria, tapi tidak sampai peringkat dipenuhi paru kita dengan jangkitan virus berkenaan. Sampai tak boleh bernafas dan sebagainya, tak sampai peringkat itu.
Itu tujuan vaksin diambil. Ya, macam pakai drone keledar ketika bawa kereta. Tak pakai drone keledar pun tak semesti mati pun. Kan terpulanglah. Tapi memakai itu lebih baik. Macam tu juga mengambil vaksin tu lebih baik daripada orang tersebut biarkan diri dia let go macam tu saja. Itu yang Nabi kata pada seorang lelaki bila tanya kepada Nabi SAW tentang tajuk dia nak ikat unta dia ke ataupun tawakal ataupun dia lepaskan tawakal. Nabi kata aqilha wa tawakkal Allah. Nabi kata ikat unta engkau dan tawakallah kepada Allah. Tawakallah kepada Allah Taala. Itu cara betul yang sepatut kita ikhtiar. Okey, baik. Kita berhenti sini. InsyaAllah nanti kita sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.